anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat meneruskan kelas dan kuliah pengajian kita masih lagi di dalam tajuk-tajuk yang berhubung dengan larangan-larangan yang ditegah oleh syarak, yakni perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apabila kita mengetahui perkara-perkara yang dilarang ini, kita dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita daripada terjatuh dan terlibat di dalam melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan malam ini tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan yang berikutnya adalah an-nahyu an sabbir rih. Larangan mencaci atau mencela ar-rih, angin. Larangan mencaci atau mencela sab ar-rih, angin. Ini larangan yang akan kita kupas dan kita huraikan pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang menjadi hujjah kepada larangan menghina, mencela atau memaki angin, ar-rih. Apatah lagi tuan-tuan, kebetulan kita di Perlis ini berada di dalam musim angin timur, yang mana angin kuat, kan, ataupun winter wind, kan, musim sejuk. Jadi di Perlis ni anginnya agak kuat lah, kan. Jadi elok kita membaca tajuk ataupun perbincangan berkaitan dengan larangan mencaci angin. Dalilnya, ini hujah kita, ini alasan kenapa tak dibenarkan kita mencaci angin. Daripada Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan jangan silap, Abdullah bin Ubay pula. Yang tu bapa munafik di Madinah, ketua orang-orang munafik di Madinah, yakni sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Daripada Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih wa idza ra'aitum ma takrahun faqulu. Jangan, la di situ la nahiyah. La ni kita boleh terjemah dua. La ni ada dua makna. Satu, la nahiyah, kita terjemah jangan. Satu lagi la juga tapi nafiyah. La dengan terjemahan tidak. Jangan itu membawa maksud apa? Larangan lah. Nahiyah itu maksud larangan, kan? Al-amru bil ma'ruf, suruh yang baik, wan nahyu, larang yang anil munkar, yang maksiat. Itu maksud nahi itu. Nahi itu, kalau tuan-tuan tak biasa perkataan Arab, tuan-tuan mesti pernah tengok Hindustan. Nahi. Nahi kan, Urdu. Dia bukan Tamil, Urdu. Nahi kan. La di situ la jangan. La jangan. Tasubbu, kamu. Memaki, sabba yasubbu. Sabba maksudnya sibab, memaki, mencela. Sebab itu ada hadis
sibabul muslim fusuqa. Perbuatan maki orang Islam ni, kita suka memaki orang ni, perbuatan orang yang suka maki, mencela orang ni merupakan perbuatan fasiq. Sebab itu orang Islam mulutnya selamat daripada memaki orang. Laisal mu'min, Nabi kata laisal mu'min bitta'an wala la'an. Bukanlah orang Islam, orang mukmin itu perangainya laisa bitta'an, bukan orang yang suka maki. Jadi mukmin ni bukan kaki maki, bukan pemaki. Kalau dia orang yang suka maki, dia bukan orang mukmin. Iman dia dalam bab itu lemah. Iman dia dalam bab itu bermasalah. Dia cakapan dia wa qulu linnas husna. Dan apabila kamu bercakap dengan manusia, husna, cakaplah dengan kata-kata dan tutur kata yang elok. Sebab itu orang Muslim, mukmin, ahli sunnati wal jamaah yang mengaku mengikut jalan Nabi dan para sahabat, bila mereka bercakap, mereka akan jaga daripada mengeluarkan tutur kata yang memaki. Termasuk larangan ini, kita bukan setakat tak boleh maki orang, kita tak boleh maki angin. Ar-rih, ni angin timur ke, angin barat ke, angin apa ke, tak boleh maki. Tak boleh maki tu dalam kita sebut angin ni tak guna betul. Angin apa ni, kan? Kita maki. Kita keluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang buruk, menghina angin tu, mengutuk, mencela angin. Dengan kita menyandarkan angin tu kepada perkara yang tak elok. Tak boleh. Wa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu melihat sesuatu yang buruk, yang sesuatu yang tak elok daripada angin tu, ma takrahun, apa yang kamu tak suka, yang kamu benci, angin yang kuat, angin yang dahsyat, angin yang ribut, taufan, yang kita tak nak kan. Sebab itu tuan-tuan, hujan ni kalau dia tak turun, kita doa supaya dia turun. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Hujan ni kalau dia tak turun lama, kemarau, kita sunnah istisqa, doa, semayang, minta hujan turun. Tapi kalau dia turun lama, turun berhari-hari, masa tu kita sunnah doa, tolak, sekat, pindahkan hujan tu supaya tak lagi turun di tempat kita, pergi turun tempat lain. Maksudnya serampang dua mata. Hujan boleh menjadi rahmat, hujan yang sama juga boleh menjadi azab. Samalah dengan angin. Angin bila dia mai, kita sonok, oh berangin hari ni syok. Nak main wow ke, nak berehat ke, kan? Angin ni sonok lah kan. Tapi bila dia tukar jadi angin yang kuat, angin yang membawa ribut, masa tu kita tak mau. Jadi Nabi kata apa tuan-tuan? Wa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu melihat angin itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, maksudnya kamu takut ataupun kamu tengok angin itu boleh menjadi sesuatu musibah, maka faqulu, maka hendaklah kamu berdoa. Jangan maki, jangan piduk kata tak ketahuan dekat dia. Doa. Doa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Allah, min khairin, daripada kebaikan, hadhir rih, daripada angin ini. Ya Allah, kami memohon angin ini kebaikan daripadanya, menjadi angin yang baik,
dan angin yang membawa kerahmatan. Itu yang kita minta. Wa khairi ma umirt. Wa khairi ma umirat. Dan juga kebaikan daripada apa yang diperintahkan ke atasnya. Maksudnya, ya Allah, kami minta kebaikan daripada angin ini, dan angin ini membawa kebaikan, dan kebaikan di atas apa yang dititah perintahkan kepadanya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Jadi kalau tuan-tuan duduk dalam rumah tengok angin kuat dan perlih ni, memang kita tengok terdedah dengan fenomena ribut. Sebab itu ada sesetengah tempat yang rumah mereka itu memang terjejas ribut. Bahkan sekarang kita tengok di sesetengah negeri berlakunya ribut taufan, banjir, runtuh, tanah runtuh. Dan kita juga kadang-kadang tengok qaddar Allah, sesuatu yang kita tak nak. Kita lalu satu jalan, angin kuat, pokok tumbang, timba kita. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah, bawa bumbung kita, timpa pokok kita, ribut. Jadi duduk dalam rumah, dengar ribut, tengok angin lain macam. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada keburukan angin ini dan keburukan apa yang ada pada angin ini, apa yang dia bawa di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan daripada keburukan yang engkau perintahkan kepadanya. Maksudnya, kita minta dua perkara. Kebaikan yang dibawa oleh angin ini menjadi angin rahmat, angin yang membawa manfaat, dan kita berlindung daripada sebarang musibah, keburukan yang tidak elok yang disebabkan oleh tiupan angin tersebut. Ini sunnah seorang Muslim mukmin yang mengikuti sunnah apabila dia bertembung, berhadapan dengan tiupan angin yang luar biasa ataupun angin yang agak kuat lah. Bila ada mai angin ni bukan selalu mai. Bila dia mari angin dengan ribut, dengan hujan sunnah kita berdoa. Kerana di dalam nas Al-Quran, di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis, angin pernah menjadi rahmat dan angin pernah menjadi azab. Angin pernah membantu orang Islam, angin pernah menjadi azab, bala yang diturunkan kepada kaum-kaum tertentu. Sebab itu Nabi ni bila dia hujan turun, dia seronok. Dia sebut mutirna bi fadlillah. Allah turunkan hujan dengan kurniaan dia. Kemudian dia doa hujan tu supaya hujan itu menjadi manfaat. Kemudian bila dia tengok hujan tu dah semakin lebat dan ribut, dia bimbang. Boleh jadi hujan itu menjadi hujan-hujan yang menjadi musibah. Nampak? Okey. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, jelas kepada kita apa tindakan sebagai seorang Muslim. Yang pertama, larangan kita mencaci angin. Yang kedua, diajar oleh Rasulullah sendiri melalui lisannya doa supaya kita meminta perlindungan. Seperti mana doa ketika turunnya hujan. Allahumma inni as'aluka sayyiban nafi'a. Ya Allah, kami meminta kepada engkau. Allahumma inna nas'aluka, ataupun Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, kami meminta kepada engkau, ataupun aku meminta kepada engkau ya Allah, hujan yang macam mana? Sayyiban, hujan yang lebat, nafi'a, yang memberikan manfaat. Sebab hujan ni dia satu rahmat. Satu saat kita tengok dalam Quran, Allah menyebut perkataan hujan dengan Allah menggunakan istilah, Allah tak sebut hujan, Allah sebut rahmat. Kerana hujan itu adalah rahmat daripada Allah. Tapi kalau hujan yang berlangsung berhari-hari, lebat, tidak berhenti-henti, dia akan bertukar menjadi musibah dan bala. Ini yang kita tak nak. Okey? Kemudian kata para ulama, kita dilarang mencela angin kerana angin adalah makhluk yang bertindak, bertiup dan bergerak
di atas perintah Allah, bukan di atas kehendak dirinya. Allah lah yang mengatur dan menyusun dan menentukan arah angin. Sama ada angin itu bertiup dari timur ataupun barat, angin itu kuat ataupun perlahan, angin itu membawa hujan ataupun tidak, angin itu menjadi rahmat ataupun musibah, ia adalah di bawah titah perintah dan ketentuan Allah, bukan di atas kehendak angin. Jadi pasal apa kita tak boleh cela, tak boleh kita menyebut keburukan kepada angin? Kerana angin itu bergerak di atas suruhan dan arahan Allah. Jadi apabila kita mencela angin, maki angin, kita sebut benda-benda yang buruk kepada angin, sebenarnya makna kepada kutukan dan celaan itu dia balik kepada Allah, Tuhan yang menyusun atur angin. Sebab itu ada hadis tak boleh maki masa. Kita tak boleh cela masa. La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu maki masa. Hari ini share, tak boleh. Hari ini tak guna langsung, buat kerja apa satu tak jadi. Share betul hari ini. Maki hari. Kutuk hari, kan? Hari apa ni, kan? Keluar perkataan-perkataan yang kita dengar pun astagfirullah, a'udzubillah. Allah kata jangan maki hari. Tidak ada hari sial, tidak ada hari yang buruk. Kerana fa innallah, kerana hari itu tidak bersilih ganti. Hari dan masa tidak bergerak mengikut kehendak mereka. Dia diatur oleh Allah. Allah yang menyusun, Allah yang mengatur. Naik dan turun matahari itu di atas titah perintah Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh blame angin, tak boleh blame hujan, tak boleh blame masa, tak boleh salahkan makhluk Allah ini, kerana dia bergerak di atas suruhan Allah. Nampak? Dia tak sama macam manusia. Manusia bertindak di atas pilihan dia. Tuan-tuan tak boleh samakan tuan-tuan macam angin pula. Bawa kereta laju macam angin, langgak tu imam, tergolek tu imam tu, dan tu imam tu bangkit marah dia, tu imam jangan marah saya. Macam mana tu imam tak boleh marah angin, tak boleh marah hujan, tak boleh marah masa, tak boleh marah juga saya, pasal saya ni makhluk Allah juga. Tapi hang yang pilih untuk bawa laju cemakak lok-lak tu, bukan disuruh atau ditentukan seperti angin. Angin makhluk yang makmur, yang diperintah, yang disuruh, kan? Allah kata kiri-kiri, Allah kata kanan-kanan. Tapi manusia ni Allah mengangkat kedudukan kita. Kita boleh pilih, kita nak ke kanan ke, kita nak ke kiri ke, nak ke depan ke, nak ke belakang ke. Itu di bawah kehendak kita. Sebab itu manusia dipertanggungjawabkan. Manusia kena jawab esok ni. Manusia kena tanggung, kena jawab apa yang dia buat. Angin tak? Angin tidak dihisap, angin tidak ditimbang, angin tidak disoal. Ada tuan-tuan baca hadis, angin dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Pasal apa hang pi belah tu? Pasal apa yang hang terah sangat hari Jumaat itu? Angin tidak disoal. Tetapi yang akan disoal, yang ditulis dan dicatat, yang kena menjawab di hadapan Tuhan, di atas tindak tanduk dia, apa dia? Manusia. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita tahu hakikat angin itu bergerak dengan arahan Allah, maka kita akan memuji dan bersyukur, serta kita beristighfar daripada buruknya angin. Dia adalah makhluk daripada makhluk Allah. Kemudian tuan-tuan, kita tak boleh mencela angin ni sebab apa? Kerana angin ni asalnya adalah rahmat. Angin ni rahmat tak? Kalau tak ada angin, kacau kita. Jadi jangan duk maki angin. Angin ni makhluk yang memberi banyak manfaat. Salah satunya Quran kata apa? Dalam surah Al-Hijr ayat 22. Surah Al-Hijr ayat 22. Kita tak boleh marah angin ni, pasal angin ni ada fungsi dia. Okey? Sekali lagi kita bagi contoh. Tapi kita ambil yang Quran sebut dulu. Wa arsalna riyah
lawakih. Angin ni untuk apa? Al-Hijr 22. Kalau tuan-tuan tengok translation dia kata apa? Kami menghantar angin. Tengok, wa arsalna. Wa arsalna. Perkataan yang digunakan oleh Al-Quran, kami menghantar. Maksudnya angin tu bergerak dan bertindak di atas arahan Allah. Salah satunya tujuan Allah menghantar angin lawakih, untuk proses pendebungaan. Untuk proses pendebungaan ataupun pengawinan apa? Benih. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, ada tak? Betul tak? Pokok-pokok yang dikahwinkan melalui tiupan angin. Angin pi bawa yang jantan pergi kepada perempuan. Perempuan ke? Betina. Kan? Tuan-tuan jangan kata manusia saja kahwin. Pokok pun kahwin. Lepas itu kalau tuan-tuan tengok peristiwa pokok tamar, Rasulullah SAW kan dia pergi ke Madinah, dia tengok orang Madinah kahwinkan pokok. Sekarang kita tengok macam harum manis pun saya dipahamkan dikahwinkan juga. Dan ramailah qadi-qadi juru nikah yang bertindak mengahwinkan ni. Kan? Pergi ambil itu, pergi ambil. Demikian juga lebah kan, dia pergi ambil, dia masing-masing ada fungsi dia. Jadi angin tu dia tidak bertiup kosong. Maha suci Allah, maha suci Allah daripada mencipta sesuatu yang sia-sia. Allah bila dia buat sesuatu, tidak ada benda yang tidak bermanfaat, tak ada guna. Tak ada. Nampak tuan? Okey. Jadi Allah menciptakan angin ni, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk apa? Sebagai pembawa hujan. Angin ni pembawa hujan. Jadi adanya angin tanda akan turunnya hujan. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-A'raf. Tuan-tuan buka surah Al-A'raf ayat 57. Tuan-tuan boleh buka Al-A'raf 57. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyah bushra baina yaday rahmah. Allah lah yang menggerakkan angin untuk membawa bushra. Bushra apa makna bushra? Berita gembira. Bashir, bushra, bashirah, khabar gembira. Baina yaday rahmah, dan juga apa? Rahmat. Nampak? Angin tu dia sebagai berita gembira. Sebelum datangnya rahmat. Okey. Angin dulu kah hujan dulu? Tuan-tuan, angin dulu kah hujan dulu? Angin. Sepakat kita semua, angin dulu. Pasal tu Quran kata angin dulu, lepas tu baru rahmah. Rahmah tu apa dia? Tuan-tuan, rahmah tu apa dia? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah guna perkataan baina yaday rahmah. Rahmah ni kalau tengok dalam tafsir, seperti yang disebut di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, yang dikatakan rahmah itu adalah hujan, matar, hujan. Rahmah itu maksud dia hujan. Jadi itu salah satu fungsi angin. Kemudian tuan-tuan, angin juga makhluk yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Angin ni dia tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman dalam surah Sad ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrih." Kemudian kami tundukkan, sakharna, kami gerakkan, tundukkan angin itu bergerak dan berhembus seperti yang disuruh dan dikehendaki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi angin ini dia bertindak sebagai apa? Sebagai tentera Allah. Sebab itu kalau kita tengok di dalam peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, peperangan yang dikenali dengan peperangan Parit, tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah menang kerana apa? Badar Allah hantar malaikat, Uhud tewas, Khandaq, peperangan Khandaq, Parit menang dengan pertolongan Allah melalui angin. Kalau tuan-tuan baca sirah, balik buka buku sirah, tengok tajuk perang Khandaq, dalam itu akan timbul cerita Allah memenangkan kaum muslimin dengan angin. Dengan angin. Perang Khandaq orang Islam menang. Okey. Nampak? Tetapi tuan-tuan, tuan-tuan kalau nak tengok tadi boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Al-Ahzab ayat 9. Tuan-tuan boleh tengok, boleh buka Al-Ahzab ayat 9. Cerita bagaimana Allah menghantar junudun. Allah menggunakan perkataan dalam Al-Ahzab tu junudun, tentera. Apa dia tentera Allah? Angin. Fa arsalna alaihim rihan junudan. Kami menghantar angin sebagai tentera. Lam tarauha. Mereka tak nampak. Itu pertolongan Allah kepada kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Okey? Dan kita juga tadi tersebut angin ni Nabi minta apa? Satu, khair, kebaikan. Dan Nabi berlindung daripada wa na'udzubika min syarriha. Dan kami berlindung ya Allah daripada keburukannya. Pernahkah angin menjadi buruk? Pernahkah angin bertukar menjadi balak dan musibah? Jawapannya ya, betul, ada. Sebab itu kita takut tuan-tuan. Kita takut hujan tu bukan hujan rahmat, tapi hujan musibah, hujan balak. Kita takut angin itu bukan angin rahmat, bukan angin busyra, tetapi angin musibah. Kerana tuan-tuan, Allah menghancurkan kaum 'Ad dengan angin. Allah menghancurkan kaum 'Ad dengan angin. 'Ad ni kaum siapa? Wa ila 'adin akhahum huda. Dan kami menghantar kepada 'Ad saudara mereka Hud. Betul tak? Betul tak Nabi Hud pada kaum 'Ad? Kaum 'Ad. Kita ada kaum Thamud. Thamud apa? Nabi wa ila Thamud akhahum Salihah. Thamud Nabi Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Madyan Nabi Syuaib. Wa ila Adin, 'Ad Nabi Hud. Allah Ta'ala musnahkan kaum 'Ad ni dengan apa? Allah hantar angin cerah pok tu. Nampak? Tuan-tuan tengok dalam surah Fussilat ayat number 16. Fussilat ayat number 16.
Maka kami meniupkan angin yang amat kuat, sarsar, pada beberapa hari yang sial. Hari yang sial tu bukan hari sial macam kita faham ni. Hari sial tu hari apa? Hari apa? Hari yang turunnya musibah tu. Hari yang turun musibah pada kaum Ad tu disebut hari sial. Perkataan Arab ni dia lebih kurang perkataan Melayu no. Melayu ni dia sebut apa? Nahas. Nahas. Ya, nahas. Nahas. Nahas tu apa maksud nahas? Telah berlaku suatu nahas kemalangan. Nahas tu buruk kan? Perkataan Arab pun nahsat. Nahs, yaumun nahas, hari nahas. Ini merujuk kepada kaum Ad. Kaum Ad. Kan? Maka kami meniupkan angin yang sangat kuat kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Kami hendak merasakan kepada mereka azab yang menghinakan di dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya wala azabul akhirah akhza. Tetapi ingat, dunia tu tak teruk lagi, dunia tu baru sikit, akhirat lebih menghina, dan mereka wahum la yunsarun, mereka tidak akan ditolong. Pasal itu tuan-tuan, angin ni pernah menjadi musibah. Jadi bila tuan-tuan nak cerita kat orang, nak cerita kat cucu tuan-tuan, nak bagi tahu dekat kawan-kawan, nak sampaikan tentang angin ni, apa kena ingat. Sebab itu bila kita satu benda yang saya nak menasihatkan diri saya, kita tengok kecenderungan manusia, terutama kita di Perlis ni, alhamdulillah lah, Allah menjadikan negeri ini ada beberapa tempat dan beberapa keadaan yang menarik. Ada lautnya, ada bukitnya, ada guanya, ada dusunnya, ada macam-macam lah, tasiknya, pemandangannya, suasananya, anginnya. Dan Allah memberikan Perlis ini kadang-kadang nikmat yang tidak diberikan kepada tempat lain. Apabila Allah memberkati satu tempat, Allah jadikan tempat itu ada rahmatnya. Kita bersyukur Allah menumbuhkan seperti harum manis yang tidak tumbuh di tempat yang lain. Kerana apa? Kerana cuaca yang sesuai untuk penumbuhan pokok itu hanya cuaca yang ada di Perlis. Dan cuaca yang ada di Perlis itu bukan dipetik Swisnya oleh orang Perlis. Kami dah buat satu Swiss, nak bagi hangat, kami tekan pelak ni, dia hangat tu, yang hangat tu yang boleh tanam harum manis tu. Tak. Kepanasan itu, cuaca itu adalah rezeki yang Allah berikan, yang dia tidak melintas walaupun sempadan yang dekat dengan negeri ini. Itu bukanlah suatu perkara untuk kita riak dan sombong, tetapi itu adalah untuk kita bersyukur. Dan apabila kita melihat orang naik pergi Wang Kelian tu, sehari dua orang, bukan sehari dua, pergi tengok awan kapek, pergi tengok macam-macam tempat lah, tak apalah, pergilah tengok. Semua ni hak Allah Ta'ala. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, apabila kita melihat perkara-perkara yang kata ta'ajub, perkara yang cantik itu, apa perasaan yang timbul? Setengah manusia dia melihat cantik, mata kasarnya melihat itu adalah fenomena alam, kecantikan alam, tanpa dia menghubungkan kepada Khaliq, the Creator, yang mencipta perkara itu. Sebab itu tuan-tuan, pertama kita disuruh pergi tengok. Orang Perlis ni tak pergi tengok pula. Kita pergi tengok, Allah suruh pergi tengok, kita pergi tengok. Cuma kita diajar bila melihat, kita balik kecantikan itu kepada Allah. Sebab tu saya nanti nak cadang sikit.
Saya duk pi tak berapa nak perasan, tapi nanti saya nak cadang. Tuan-tuan boleh cadang, tulis sikit kat kerajaan, cadang sikit supaya diletakkan doa-doa ke apa, sembut-sembut subhanallah ke, supaya bila orang tengok ni orang tahu nak sebut apa. Cantik. Sakan awan kapek, tu dia putih. Sepatah. Lepas tu prak tengah gamak balik lagi tu. Tak ada subhanallah, masya Allah, tabarakallah, tabarakar rahman, la ilaha illallah. Di mana kalimah-kalimah itu? Sepatutnya kita melihat itu apa dia? Itu adalah min ayatillah. Kecantikan itu, ciptaan awan ke, bukit ke, itu apa dia? Ayat. Ayat ni apa? Orang putih kata apa? Sign. S-I-G-N. Apa dia maksud S-I-G-N? Tanda. Tanda kebesaran Allah, tanda kecantikan Allah, tanda keagungan Allah. Jangan celapak nak pergi tengok awan kapek, subuh pun tak sembahyang. Tak ada makna pergi tengok awan kapek tu. Dia tahu saya mai awal. Pukul 5 mai dah. Mayang subuh tak nak. Saya, mereka kata kalau mayang dulu naik, tak ada tengok. Jangan tuan-tuan, jangan. Kecantikan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, membesarkan Allah. Itu maksud kepada kita pergi tengok tu. Itu tujuan kita pergi tengok tu. Kerana tidak ada manusia yang boleh buat benda tu. Tak ada orang, tak ada makhluk, tak ada saintis yang boleh reka awan macam tu. Tak ada siapa boleh buat gunung cabang macam tu. Tak ada siapa boleh buat awan matahari punya cantik macam lukisan tu. Walaupun kita kata macam lukisan, pelukis pun tak boleh lukis macam tu. Itulah tauhid. Lepas itu bila kita tengok, iman kita bertambah. Bila kita tengok, lagi kita takut kepada Allah, lagi kita nak pergi masjid, lagi kita nak pergi mengaji. Ni lagi duk pergi tengok, lagi tuang mengaji. Lagi duk pergi tengok awan, lagi balok nak pergi masjid. Boleh kata lagu tu? Masjid negeri ni kan, nak jaga sikit lah. Okey. Dia pun duk tengok lain macam lah. Kita punya jawatan kuasa pun duk garu kepala. So garu kita berhenti. Okey. So sambung. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok pula. Jadi dalam hal ini jelas kepada kita, Nabi SAW juga pernah menyebut bahawa Allah pernah membantunya. Allah pernah membantu Nabi dengan apa? Dengan angin. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata nusirtu bis-sabba, aku ditolong oleh Allah dengan as-sabba. Apa dia tu as-sabba? As-sabba ni satu angin yang bertiup daripada timur. Angin daripada timur tu tiup, angin tu membantu Nabi. Manakala Nabi kata Allah pernah memusnahkan orang kufar, orang kafir dengan angin ad-dabur, angin daripada barat. Maksudnya ada dua function, angin timur yang membantu Nabi dan angin barat yang memusnahkan golongan musyrikin. Nampak? Angin menjadi serampang dua mata. Dia menaungi, merahmati orang beriman. Dia merahmati Nabi. Dia merahmati kaum muslimin. Dan dia menjadi apa? Musibah kepada mereka yang ingkar kepada agama. Okey? Hadirin mukminin. Kita sambung lagi. Jadi tuan-tuan, ni orang perempuan dia akan mesej saya sekali lagi. Sahih punya. Doa tadi boleh tak tulis? Doa tadi boleh hantar. Kan? Okey, nanti kita hantar. InsyaAllah kita bagi kat tuan-tuan. Cuma ada dua doa yang kita boleh baca. Tadi satu doa yang panjang tadi ni, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhir rih wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha. Kan? Ataupun tuan-tuan boleh doa yang satu lagi. Ini juga doa yang Nabi ajar dalam hadis riwayat Abu Daud. Lebih kurang tapi ini lebih ringkas. Allahumma inni as'aluka khairiha wa a'udzu bika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairiha wa a'udzu bika min syarriha. Makna dia sama tapi cuma dia ringkas.
Kalau tuan-tuan tak boleh Arab, yang penting tuan-tuan boleh baca. Bila dengar aja gulung-gulung, angin kuat, bum 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 bum, tengok pokok pun dia sebatu macam apa semua kan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan? Mengucap lapar lah, selawat lapar. Bacalah apa yang tuan-tuan baca. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kebaikan daripada angin yang sedang bertiup ini. Peliharalah aku daripada keburukan angin ini. Cukup. Sampai maksud doa tu. Pasal doa ni luas. Doa kita boleh reka. Doa kita boleh karang. Tapi maksud dia yang sama. Tapi tuan-tuan janganlah, ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah diriku dan rumah aku. Kalau nak kena pun rumah jiran tak apa. Jangan macam tu. Tak kecil ya. Kalau nak terbang bumbung, terbang bumbung mereka. Sakan sangat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah. Kita doa semua. Pasal balak bila turun, dia tak turun kat rumah tu ya, dengan kita kali. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairiha. Ya Allah, aku nak kebaikan daripada angin ni. Daripada apa yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzubika min syarriha. Aku berlindung daripada buruknya angin ini dan apa yang dibawa. Jangan jadikan angin ini angin musibah yang membawa bala untuk negeri dan negara ini yang kita sayang dan kita cinta, kan? Okey, itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tengok angin ni Allah Subhanahu wa taala dia jadikan, okey, tadi kita kata dia jadi baik, dia jadi buruk. Musibah dia boleh, contoh macam hujan. Bila hujan turun, ada orang yang seronok, ada orang yang tak seronok. Betul tak? Ada orang yang rasa itu rahmat. Petani, peladang, apa dia lagi? Geng-geng yang hujan tu, ini rahmat, ya Allah bagilah hujan, kan? Kita yang duduk dalam rumah, pagi hujan, bagi sejuk sikit, nak lena mudah. Kita duduk doa tak sangka nak hujan. Yang kawan tu baru duduk pacak payung, nak duduk kibak sate pasal malam. Kita boom guruh kan, berdentum guruh kan. Dia kata malam ni syok nak lena ni, malam ni lena cerap. Ya Allah bagi turun lebat sikit. Yang kawan tu baru duduk pelekat api. Dia tengok sebagai apa? Dia tengok sebagai musibah. Dia tengok satu benda yang tak bagus. Kita tengok satu benda yang bagus. Tuan-tuan yang tanam tanaman ni memang duk harap hujan lah. Orang berniaga dia tak apa nak berkenal lah dengan hujan. Pasal apa? Bila hujan miss lah banyak bisnes. Dia macam mana tuan-tuan? Ini yang kita kata, tidak ada musibah melainkan baik belaka bagi orang beriman. Ajaban li amril mu'min in asabathu dharra wa in asabathu ajaban li amril mu'min. Dia macam ni tuan-tuan. Musibah bila turun, kalau dia beriman, kanan baik, kiri baik, depan baik, belakang baik. Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra. Orang beriman ni, kalau benda tu dia suka, dia syukur. Kalau benda tu in asabathu dharra, kalau benda dia tak suka, dia sabar. Pasal itu kadang-kadang kita tak tahu. Kita rasa contoh. Quran kata wa asa an takrahu syai'a, barangkali ada benda yang hangpa tak suka, dia baik. Kita duduk siap nak pergi main bola ke, nak pergi kayu gerek ke, tentu hujan, cancel, kita perah. Kacau hujan ni, potong steam, kan? Jahanam plan kita dah nak kayu gerek pergi turun hujan pula yang hari lain tak mau turun. Tak boleh, perkataan tu tak boleh. Ungkapan tu salah. Ungkapan tu mempertikaikan ketentuan Allah. Bukan dia turun ikut jadual dia. Timetable tu Allah Ta'ala susun. Kan? Tuan-tuan apa berlaku? Apa berlaku? Kemungkinan bila dia tak pi tu, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada musibah yang lebih besar. Kita tak tahu. Lepas tu dah jadi mujuk hang tak pi, no? Bukan mujuk, memang Tuhan dah pelihara. Alhamdulillah. Mujuk dulu, alhamdulillah dulu, betul baru mujuk. Alhamdulillah, mujuk aku tak pi, Allah Taala pelihara aku. Tapi bila kita tahu kata Allah selamatkan kita lepas kejadian tu, tapi sebelum tu kita duk protes tak tengok.
Mabai jom. Tidak duk mayar lohok pukul 1.30, hari tu mayar lohok pukul 3. Protes. Kita tak tahu Tuhan tu. Sebab itu contoh penyakit ni, COVID ni. Contoh penyakit COVID ni. Contoh penyakit COVID. Banyak orang juga bersyukur. Pasal apa? Siapa dia yang bersyukur COVID ni? Geng sarung tangan. Geng mas. Dulu mas mana laku. Tuan-tuan, contoh tengok nyamuk. Nyamuk Allah sebut dalam Quran tau nyamuk. Contoh nyamuk. Selalu saya bagi contoh nyamuk. Pasal Quran sebut nyamuk. Quran kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Allah tak malu nak buat contoh nyamuk. Tuan-tuan tengok nyamuk. Nyamuk ni bagi kita musibah. Bagi kita tak bagus. Tapi setengah orang bagus ya. Dengan adanya nyamuk, adanya ubat nyamuk. Dan orang tak kaya dengan rimau. Orang tak kaya dengan gajah, tapi orang kaya dengan nyamuk. Betul tak? Tu token-token nyamuk. Riset tu kalau tak ada nyamuk. Nampak? Allah jadikan satu musibah tapi ada kebaikan dia, ada manfaat dia. Lagi satu, kita nampak lekeh nyamuk tu, tapi berapa ramai orang yang mati kerana nyamuk. Ni, di Elokstang, JE, Japanese Encephalitis tu, penyakit tu disebarkan oleh rimau, disebarkan oleh gajah yang besar-besar, beruang. Dah olehnya nyamuk. Denggi, nyamuk. Berapa ribu orang mati kerana nyamuk. Tapi jarang kita dengar. Telah mati 100,000 rakyat Malaysia tahun ini disebabkan oleh rimau. Tak ada. Tapi nyamuk bunuh orang banyak. Tapi nyamuk tu kita nampak, pam begitu yang mati. Pasal apa? Allah bila dia jadikan sesuatu, kita tak boleh baca. Pasal itu kita redha. Contoh yang saya nak baca. Saya kait dengan tajuk tu pasal saya nak buat contoh ni. Saya bagi contoh ta'un. Dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari Allah kata annahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmah lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kadang-kadang kita protes kan COVID ni. Kita boleh baca hadis ni, kadang-kadang dia boleh menenangkan jiwa kita. Kita azan saat kita perhabis hadis ni, kita tangguh kelas kita insya-Allah taala.
Bismillah. Okey tuan-tuan. Jadi hadis yang kita nak baca ni tujuan dia sebab apa? Sebab nak bagi tuan-tuan tengok kalau angin itu menjadi musibah, dia ada maksud. Ada maksud dia. Jadi tuan-tuan jangan jangka kata semua angin tu akan jadi baik saja. Dia boleh jadi yang tak elok. Tapi kalau kenalah pada tuan-tuan, tuan-tuan kena bersangka baik. Nabi kata annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ta'un ni Allah hantar dia sebagai azab pada siapa-siapa yang Tuhan nak. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan juga ta'un ni sebagai rahmat kepada orang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un, siapa-siapa yang duduk di tempat yang apa, yang tersebarnya ta'un tu, dia terkena ta'un. Fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Ta'un tu azab, tapi dia tu orang beriman, dia kena juga. Pasal tu jangan pelik kalau orang beriman pun terkena. Ish. Macam mana kawan tu boleh kena? Mayang tak berhenti. Jangan pelik kan. Pasal Nabi kata rahmah. Kalau dia kena pada orang tak beriman, dia azab. Kalau dia kena pada orang beriman, itu rahmah. Cuma kita jangan pula kalau kena kat orang, aku kena COVID ni, azab. Minggu depan kawan tu kena, dengar kata hang kena, rahmat. Oh, tu tak acian kan. Tak mau macam tu. Yang tu biar Allah Ta'ala yang tentukan. Tapi kita bila kena macam tu, Nabi kata apa? Fayamkuthu fi baladihi. Dia pun duduk di negeri dia, tak keluar pergi bagi orang lain kena, tak keluar pergi bagi berjangkit benda tu, tak keluar pergi bagi musibah kat dia. Sabar, dia tunggu, dia harap Allah Ta'ala pahala. Ya'lam annahu, kerana dia tahu, la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, kerana dia tahu tidak akan menimpa dirinya ta'un itu melainkan apa yang telah Tuhan tulis ke atasnya. Nampak? Illa kana lahu, orang yang seperti ini, yang terkena dan dia sabar dan dia kata benda tu kena dengan ketentuan Allah. Tapi tuan-tuan tak boleh juga. Kita kena bagi jelas juga. Tak boleh tuan-tuan ketentuan Allah, ketentuan Allah. Ni bersepah orang tak pakai mah ni, ketentuan Allah. Siapa yang tak ambil di sini? Ketentuan Allah. Tak boleh kan? Allah dia suruh kita tiru burung. Hadis Muslim. Pasal apa tuan-tuan pakai mask ni? Pasal apa tuan-tuan cucuk vaksin ni? Pasal apa tuan-tuan pakai sejadah ni, SOP ni? Pasal kita ikut burung. Ikut apa? Burung tu dia buat ikhtiar. Dia buat usaha, baru dia tawakal. Dia keluar daripada sarang dia cari cacing. Sebab cacing tak akan berjalan mai ke sarang, dan cacing tak akan jatuh ke langit. Nganga. Dia suruh anak dia maki bagi-bagi, nganga. Mana mak tak turun lagi? Sagi turun lah. Tak. Dia terbang. Terbang tu apa? Terbang keluar daripada sarang tu apa dia? Itu usaha, ikhtiar. Nampak tak? Ikhtiar yang syar'i, ikhtiar yang betul, ikhtiar yang kena. Pasal ada sagi orang kilah ikhtiar tu pi buat benda tak kena. Panjanglah saya nak cerita. Tapi duk cerita dah cukup lah. Burung tu terbang. Itu kita jawab. Ni kami duk terbang lah ni. Ikhtiar. Tapi adakah bila dia keluar dia dapat cacing? Kadang-kadang dia balik tak dapat. Tapi Allah tak zalim. Allah tak tentukan rezeki. Pasal itu Nabi kata dia keluar lapar, dia balik kenyang. Tapi kalau kita ada ikhtiar-ikhtiar kena. Yang tu memang Allah Ta'ala takdirkan. Tuan-tuan nak lintas jalan, tuan-tuan tengok kiri dengan kanan tak? Orang yang sembang pandai ni tanya soalan, dia panggil soalan sembang pandai juga. Dan hang pakai mah buat apa? Nak kena juga. Hang cucuk buat apa vaksin? Nak kena juga. Yang hang duk jaga-jaga ni nak kena juga. Okey. Tuan-tuan ajak dia pergi lintas jalan ni daripada rumah masjid ni pergi rumah arwah Pak Said. Tuan-tuan tengok dia buat apa? Dia tuju kita lintas, buat apa saja nak demonstrasi sikit. Dia beralih ke ya? Kalau dia beralih, tuan tanya, hang beralih buat apa? Hang balik apa? Lintas tu. Pasal buat? Dia tengok kereta. Oi, dia kata kita kena tengok. Sekejap lagi main lori sapu mati. Kalau lori tu nak sapu, hang tengok pun dia sapu juga. Nampak tak tuan-tuan? Kenapa manusia dalam bab itu dia boleh fikir, tapi dalam bab ni dia tak mau fikir? Sabarlah. Allah Ta'ala uji kita. Ikhtiarlah tak kat mana boleh kan. Nak kena juga. Nampak tuan?
Yang duduk satu rumah tak kena, duduk satu rumah tak kena, yang duduk beratus jauh rumah dia kena. Ini kita panggil beriman kepada al-qada wal qadar. Kita akan dapat pahala seperti orang yang gugur syahid. Bukan kita pergi syahid, tak, kita dapat pahala macam tu. Okey, satu lagi tuan-tuan, last. Satu lagi tuan-tuan keliru pula. Tuan-tuan dengar berita. Angin ribut telah menyebabkan 30 buah rumah di Perlis tercabut bumbung dan rosak. Mendapat bantuan segera daripada MAIPS. Perlis ni bumbung tercabut satu, MAIP bantu, terus buat rumah lain, bagus. MAIP ni bagus. Kena zakat, kena bayar zakat dengan MAIP. Angkat sikitlah MAIP kan. MAIP ni bagus saya tengok. Rumah apa tercabut bumbung. Tak ada nak ni lah, siap bantuan. Alhamdulillah. Pemerintah yang dirahmati oleh Allah Taala, rakyat mendapat rahmat dia. Cuma boleh tak cakap macam tu? Kita pergi tanya Amil pi. Bumbung pasal apa ni? Apa sebab kenapa bumbung ni? Cakaplah pasal apa cakap. Dia tak mau kata angin, takut maki angin. Dia tak mau kata angin tu derah sangat cabut bumbung. Ustaz kata tak boleh maki angin. Adakah abang laporan tu? Lepas tu dia kata apa? Saya katok pergi cabut ni. Jangan salah faham. Okey, tuan-tuan. Apakah dengan kita kata macam tu masuk dalam larangan ni? La. Tidak. Ni cantik uraian para ulama. Pasal tu kita tengok para ulama syarah macam mana. Para ulama kata kita sebut kejadian yang berlaku di atas fakta benda tu, maka itu tak termasuk dalam mengeluh, tak termasuk dalam petikai takdir, tak termasuk dalam maki, tak termasuk. Sebab kita sebut benda yang berlaku, tak termasuk. Ni siapa buat? Angin dah cabut. Memang angin buat. Kita tak kata angin tak guna mana tau. Dah. Angin tak boleh pakai, angin apa malam tau. Karut tu angin tu. Tak. Kita habaq angin dah cabut, cukup. Nabi dia sakit. Aduh sakit. Wah raksah, sakit kepala aku, panas. Boleh. Janganlah sampai tuan-tuan punya warak. Hang sakit dah? Dah, aku tak sakit. Punya warak ni bukan warak ni, tak kerti apa. Sakit apa sakit? Doktor tanya sakit tak? Dah, sedap. Sebab kalau sakit macam tak sabar pula, tak bersyukur, tak redha pula. Dah. Kita habaq rasa tanpa kita petikai. Sakit dah? Toh apa tah mayang tak tinggal sakit juga apa tak ada kita habaq sakit. So tuan-tuan dapat beza tak yang maksud mencela dengan maksud menyatakan fakta? Itu kena halusi elok-elok. Takut sekali tuan-tuan keliru keluar kesimpulan yang bukan seperti dimaksudkan. Okey, saya rasa cukup setakat itu. Kita tangguh kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah Taala berkat majlis ni dan Allah merahmati masa dan waktu kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi